Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam Agenda Awani. Inisiatif kampus hijau ataupun teknologi hijau seringkali kita dengar dan seringkali kita perbincangkan juga dalam Agenda Awani. Namun dalam Agenda Awani pada malam ini kita ingin mengambil perspektif dari Pusat Pengajian Tinggi di Timur, di pantai timur tanah air, di Pekan dan juga di Gambang, Pahang. Kita bersama dengan dua orang kuat daripada Universiti Malaysia Pahang pada malam ini untuk memahami sikit sebanyak mengenai inisiatif kampus hijau yang dilaksanakan di Universiti Malaysia Pahang dan juga bagaimana dengan hasil kajian dan juga peranan institusi pengajian tinggi itu sendiri dalam memberi dan juga menjadi yang kehadapan sekali dalam kepimpinan pemikiran dalam isu-isu pengurusan alam sekitar dan sebagainya. Itu akan kita bincangkan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Daing Nasir Ibrahim, merupakan Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, dan turut bersama ialah Profesor Datuk Insinyur Dr. Badrul Hisham Abdul Aziz, merupakan Pengarah Pusat Nadir Bumi UMP. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani untuk malam ini. Datuk, kalau saya boleh mulakan dulu dengan Datuk, orang kuat sebagai orang antara ketuanya di UMP. Kita bercerita mengenai inisiatif hijau, dan kalau dibandingkan dengan beberapa universiti yang lain, ini antara menjadi agenda utama juga Pusat Pengajian Tinggi di negara kita. Kerana dalam aspek lain, selain daripada menjadi peneraju kepada hasil pengajian dan juga penyelidikan dalam teknologi hijau, tapi pengurusan universiti itu juga memerlukan kehijauan itu dalam segi pengurusan sumber tenaganya, dalam memastikan bahawa pembudayaan itu berlaku dan sebagainya. Dan ini dilakukan di Universiti Malaysia Pahang sendiri. Kalau dapat dikongsikan cerita dari Pekan dan juga Gambang itu, Datuk, bagaimana? Ya, terima kasih Zul. Ya, agenda kampus hijau ni sebenarnya kita dari mula lagi sebagai sebuah universiti. Universiti Malaysia Pahang telah memulakan kaedah gaya hidup hijau. Maknanya kita akan mulakan dari segi cara-cara kita, kepenggunaan kita itu harus berlandaskan kehijauan. Bermaknanya kita harus lebih berhemah dari segi kita punya penggunaan tenaga dan juga penggunaan sumber-sumber asli dan sebagainya. Misalnya awal-awal lagi dalam tahun 2002, misalnya Universiti Malaysia Pahang pada masa itu dikenali sebagai KUKTEM, telah mengadakan apa yang dinamakan pendekatan paperless, iaitu kita mengurangkan sebanyak mungkin penggunaan kertas dengan membangunkan sistem apa yang dinamakan e-com, yang mana hampir ke semua aktiviti-aktiviti seperti memohon cuti, meluluskan pesanan perjalanan, dari segi penilaian dan sebagainya, semua dilakukan secara online dan tidak perlu menggunakan kertas. Itu satu. Yang kedua ialah sekarang ni apabila kita beroperasi sebagai seterusnya, sekarang ni kita akan cuba menggunakan memupuk budaya menggunakan tenaga yang berhemah dan juga dengan menggunakan sumber-sumber asli yang juga yang berhemah. Bermakna gaya hidup harus diubah. Dan selain daripada itu, sebagai sebuah universiti, kita juga akan meneroka teknik-teknik atau teknologi-teknologi hijau yang boleh mengurangkan penggunaan tenaga ataupun menggunakan yang tenaga boleh dibarui ataupun renewable energy. Dan dalam hal itu, bila kita bercakap tentang hijau ni, bukan saja hijau dari segi dengan warna hijau itu sendiri, dengan tanaman, pokok dan sebagainya, dan juga dengan kaedah-kaedah yang kita gunakan juga mestilah hijau ataupun green dengan teknologinya dan pendekatannya. Tapi dalam aspek yang sama juga, saya mungkin nak bertanya dengan Profesor Datuk Insinyur Dr. Badrul Hisham, kalau dilihat kepada teknologi hijau itu, ini cukup meluas sekali, dan ini juga termasuk juga bagaimana penggunaan semula tenaga dan sebagainya, dan
dalam aspek itu, kalau ianya mahu dijadikan satu pembudayaan, ianya perlu bermula dengan adanya ilmu dan juga perlunya adanya perubahan pemikiran itu dan juga pemahaman yang jelas. Akan tapi dalam aspek itu, dalam kita bercerita kita mahu lebih hijau, tapi dalam masa sama kita bercerita mengenai pembangunan sebagai sebuah negara yang membangun, dan kita juga ada konflik di antara pemahamannya di situ. Apa yang benar-benar diperjuangkan, apa yang benar-benar dijadikan satu budaya kepada masyarakat khususnya. Dalam aspek itu, kalau secara keseluruhan, kalau kita lihat daripada dalam universiti dan juga di luar, di Gambang itu sendiri, mungkin sesuatu yang dekat dengan isu yang kita boleh kaitkan sikit sebanyak, Datuk. Ya. Sebenarnya bila kita sebut tentang pembangunan negara dan juga tentang apa yang kita sebut hijau dan sebagainya. Saya rasa kalau dulu memang orang sebut macam seolah ada kata orang satu opposite kan. Dia satu tidak selari sebenarnya. Tapi pada hari ini kalau kita lihat dalam teknologi, even dalam kursus-kursus yang kita tawarkan, program-program kita tawarkan, kita bukan saja melihat teknologi itu daripada segi untuk kita reka bentuk teknologi, kita nak mengoperasikan kilang dan sebagainya. Tetapi kita juga telah masukkan aspek safety, keselamatan, kesihatan dalam sekitar pada awal lagi daripada desain itu sendiri. Jadi pelajar-pelajar pun sebenarnya di universiti pun telah didedahkan dengan apa yang kita sebut tadi safety, health, environment daripada awal lagi bersama-sama dengan teknologi. Jadi sekarang ini teknologi dengan tiga faktor ini dia berjalan seiring sebenarnya. Dan itulah yang cuba kita nak dapatkan supaya ada keseimbangan dekat situ. Bermakna kita membangunkan negara tapi di waktu yang sama kita tidak kata orang mengorbankan alam sekitar kita dan sebagainya. Jadi isu yang paling dekat dengan saya dan juga sebagai UMP, di UMP lah contohnya bila kita isu kontroversi Lanas baru-baru ini, beberapa tahun yang lepas bila kita industri nadi bumi beroperasi di Gebeng, kita dapati mungkin apa yang berlaku di situ ialah kurangnya kefahaman kita tentang apa sebenarnya nadi bumi itu, bagaimana sumbangannya kepada industri hijau, di mana penggunaan nadi bumi banyak membantu dalam mengurangkan tenaga. Ini mengurangkan tenaga, kemudian merupakan aplikasi yang cukup meluas dalam kilang-kilang pemprosesan petroleum contohnya digunakan sebagai mangkin dan sebagainya, banyak membantu daripada segi teknologi hijau di situ. Ya, dan sebab itu kita lihat dekat sini bagi kami dia tidak ada apa yang kita sebut pertentangan dekat situ. Jadi tapi yang lebih penting itu ialah usaha-usaha untuk bagaimana kita memberi kefahaman awareness kepada pelajar kita. Dan yang paling penting untuk universiti saya rasa pada hari ini ialah bagaimana kita boleh memasyarakatkan ilmu tadi teknologi tadi mengenai teknologi hijau tu. Okey, saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi selepas ni kita mungkin boleh mencipta dan juga menghasilkan inovasi yang cukup hebat kalau dengan kata nama teknologi hijau tu, tapi advokasi itu perlu dijalankan secara menerus dan itu peranan yang paling penting dimainkan oleh universiti itu sendiri. Dan dalam aspek itu katanya UMP juga giat menjalankan dengan siri syarahan dan sebagainya. Dan dalam aspek itu bagaimana strategi untuk memasyarakatkan apa yang dihasilkan di universiti ini dalam kata kunci teknologi hijau itu, dan juga bagaimana warga universiti itu sendiri mampu membawa dan juga melimpahkan pembudayaan teknologi hijau itu kepada masyarakat secara keseluruhannya. Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda Awani. Anda masih lagi bersama dengan saya. Saya bersama dengan dua orang penting daripada Universiti Malaysia Pahang. Tadi kita bercerita mengenai bagaimana advokasi mengenai inisiatif hijau ini, kerana peranan universiti hari ini ialah penting di kalangan masyarakat di sekitarnya. Tidak guna kalau misalnya kita ada satu inovasi atau kita ada satu kempen dan juga inisiatif yang cukup besar, tapi pembudayaan itu tidak melimpah keluar. Dalam strategi itu, bagaimana penglibatan masyarakat, penglibatan mungkin industri juga dalam aspek untuk memperkaskan industri dan juga teknologi hijau ini dijalankan oleh UMP sendiri. Mungkin Prof. Datuk boleh kongsikan bagaimana perlunya dan juga pentingnya partisipasi juga daripada mereka yang cukup penting dalam suatu industri itu, dan juga bagaimana dalam aspek masyarakat itu perlu diberikan pemahaman yang lebih terhadap perkara-perkara yang kita rasa macam
kepentingannya itu dikongsikan bersama? Ya, saya rasa advokasi hijau ni ataupun kempen untuk penghijauan ini harus dilakukan secara holistik. Maknanya dia mesti didekati melalui satu pendekatan yang multidimensional. Pertamanya ialah kita rasa kita gaya hidup dalam kampus itu sendiri mesti mencerminkan kehijauan. Kehijauan kedua dari segi warna dan tanaman dan juga cara-cara kepenggunaan. Jadi bermakna dengan pelajar-pelajar kita harus dipupukkan dengan budaya iaitu budaya berhemah dari segi menjaga alam sekitar dan kepenggunaan yang tidak berlebihan. Kepenggunaan tu lebih susah tu sebenarnya, Prof. Bagaimana? Itu kita adalah satu masyarakat yang orang kata dalam bahasa Inggeris overconsume. Kita konsum tenaga, kita konsum asli, kita segalanya berlebih-lebihan. Jadi sedangkan kita tidak perlu. So bermakna kita memerlukan satu pembudayaan baru supaya pelajar-pelajar kita pada hari ini yang sebenarnya sepatutnya menjadi juru bicara masyarakat, juru cakap untuk masyarakat. Mereka sendiri melalui satu kehidupan yang hijau supaya mereka sedar generasi mereka dan anak-anak mereka itu akan mewarisi dunia ini, negara ini dengan keadaan yang baik. Tidak sebelum tidak telah digunakan dengan rakus sekali. Itu gaya hidup. Kedua ialah kita harus mewawarkan apa yang kita lakukan dalam kampus. Misalnya pada 10 hari bulan ini kita akan mengadakan satu syarahan umum yang bertajuk Eco Challenges and Opportunities for Modern Society is the Human Species at Stake, iaitu bercakap tentang masalah dan juga cabaran-cabaran society moden ini. Sebab apa? Society moden ini saya katakan tadi telah terlampau overconsume dengan segala-galanya. So bagaimana kita mahu membawa balik kepada mereka untuk lebih berhemah. Dan ketiga kita harus juga memaparkan apa yang kita mampu lakukan. Realistik dalam aspek itu. Pada hari ini misalnya kita kalau saudara-saudari pergi ke kampus Gambang misalnya, kita boleh pamerkan satu bangunan yang dibuat melalui kontena. Ya, kontena ini kalau kita tidak gunakan, kebanyakan kontena di negara kita ini tidak digunakan, terbiar di pelabuhan-pelabuhan. Apa yang kita telah lakukan ialah memberi kontena ini satu hidup kedua, second life, iaitu boleh digunakan. Kalau tidak, mereka akan terbiar di situ. Tapi dalam aspek itu mungkin pendekatan seperti ini tidak popular di kalangan, mungkin bukan sahaja di kalangan masyarakat, tapi dalam pengurusan universiti mungkin pada peringkat awalnya bukanlah satu pendekatan yang popular, dan persepsi masyarakat mungkin sedikit berbeza dengan perkara-perkara seperti ini. Tapi dari setahun ke setahun, bagaimana perubahan itu mungkin berlaku, Prof? Sebab itulah saya pengguna perubahan memang bukan perkara yang mudah. Dia proses perubahan tu dia kata memula kita kena unfreeze, ya. Kita kena lepas tu berubah, lepas tu kita freeze balik supaya kita mesti lihat, kita mesti memberikan gambaran yang besar kepada masyarakat. Kenapa penghijauan ini bukan lagi satu option, bukan satu lagi pilihan, satu perkara yang mesti dilakukan pada hari ini. Dan ia mesti bertitik tolak daripada anak-anak muda, generasi muda di universiti, sebab mereka inilah yang akan nanti mendidik anak-anak mereka kepada gaya hidup yang baru. Prof. Dr. kalau kita ambil contoh, anak muda hari ini mereka boleh berbicara mengenai isu alam sekitar, bercerita mengenai teknologi hijau dan sebagainya. Itu bukanlah suatu perkara pelik di kalangan mereka, kerana ini menjadi satu perkara yang menjadi minat mereka di dalam satu aspek. Tapi kalau kita bercerita mengenai inisiatif hijau, kita bercerita teknologi hijau ini, ianya mesti juga seiring dan juga selari dengan apa yang berlaku secara realitinya di luar. Kalau dilihat kepada
Universiti Malaysia Pahang sendiri, bagaimana dalam aspek kita memberi respon kepada pengurusan alam sekitar secara keseluruhannya, dan itu yang mahu didengar kalau generasi yang lebih muda ini, bagaimana itu dapat berlaku respon terhadap, contohnya kalau mengambil kira inisiatif hijau dan juga apa yang berlaku di dalam industri ataupun di kalangan masyarakat, bagaimana itu mungkin dapat difahami lebih jelas? Ya, satu yang sebenarnya saya sebut tadi, kalau in terms of pelajar ataupun di universiti, memang kebanyakan universiti pun dah ada semua kursus-kursus yang berkenaan dengan alam sekitar, berkenaan dengan hijau. Jadi teori-teori itu banyak telah dibentangkan atau diberi kuliah dan sebagainya dalam bilik kelas sebagainya. Tapi yang lebih penting kat sini adalah secara praktikalnya. Bagaimana universiti mengambil peranan dalam masyarakat itu sendiri. Jadi kami di UMP, sebab kami universiti teknikal, dan memang teknologi merupakan antara yang kami cuba mencipta teknologi, memperbaiki keadaan, processing dan sebagainya. Dan di situ kita mainkan peranan bukan saja di industri tetapi juga dengan masyarakat. Apa yang perlu kita sebut dekat sini ialah contoh-contoh yang diberi mengenai teknologi itu perlu diimplement dekat dalam masyarakat dan juga di industri. Contohnya termasuk contohnya kalau macam kes Lainas tadi, ialah dalam the awareness kepada masyarakat. Kita telah melakukan apa yang kita sebut beberapa sidik syarahan, dan juga ada beberapa majlis penerangan yang kita buat bersama-sama dengan orang-orang daripada luar bandar, imam-imam dan berbagai-bagai lapisan lagi. Dan di situ juga kita dapati apa yang kita buat juga di kampus, contohnya antara universiti yang telah diketuai oleh Datuk Dain sendiri, yang mana kita mulakan contohnya tentang penjimatan tenaga. Contohnya kalau dulu kalau orang datang kampus kata elektrik dan sebagainya, 7.30 datang dibuka aircon terus tapi sekarang ini kita telah adakan satu kita telah memberi awareness kepada staf kita, contohnya mereka tidak akan buka aircon contohnya mulai 8.30 contohnya. Dan kita ada time yang kita buka aircon, dan juga kita ada sensor yang mana kita boleh measure ke semua jabatan-jabatan, contohnya. Siapa paling banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Jadi dengan tu secara tak langsung dia memberi satu bukan tekanan, tetapi dia memberi satu kita serius dalam penggunaan ini. Dan pelajar kami pun juga dalam kuliah pun sebenarnya begitu juga. Dan sebab tu kami dekat sini pun rasa memandangkan UMP bukan universiti teknikal, segala isu yang berlaku di Pahang contohnya, daripada segi Lainas, isu baru-baru contoh sisa pepejal. Kalau kita sebut pepejal baru ini, kita telah menandatangani MOU dengan Perbadanan Sisa Pepejal Negara, di mana kita mengambil pendekatan ialah kita akan buat secara holistik daripada awal hingga akhir. Bukan saja kita bagi solusi yang katakan kalau kita ada sampah yang berlambat tu kita nak pakai incinerator. Jadi orang argue incinerator ni banyak tempat tak berjalan. Dekat ada beberapa pulau tak berjalan dan sebagainya. Jadi apa yang kami buat, kami mulakan dari holistik. Kita buat daripada kajian tu, apa jenis sampah yang dibuang di Kuantan. Okey Prof, saya nak berhentikan Prof dekat situ dulu sebab saya rasa cerita tu agak menarik kalau kita kongsikan lebih panjang lagi selepas ni. Kita nak berhenti dekat seketika dahulu. Bagaimana kita melihat kepimpinan pemikiran itu datang dari universiti, tidak di hijack ataupun dicuri oleh orang lain, dan juga dalam masa yang sama bagaimana kita memahami holistik itu bagaimana dapat diteruskan, dan juga kita memahami proses 1, 2, 3 ni bagaimana. Kita bincang selepas ni, kita kongsi selepas ni, kita berhenti dekat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda awal ni selepas ini. Okey, berjumpa kita dalam agenda awal ni. Kita terus saja dengan Profesor Dato' Engineer Dr. Badrul Hisham. Mungkin kita bercerita mengenai kolaborasi dan juga bagaimana kita melihatnya secara holistik. Kalau dapat dikongsikan cerita mengenai MOU dengan Pusat Sisa Pepejal Negara itu. MOU dengan kita kata dengan Perbadanan Sisa Pepejal tu ialah kita melihat hari ini bagaimana masalah sampah di negara merupakan satu masalah yang besar, dan masalah yang memang tidak akan kata orang sentiasa betul akan ada. Jadi apa yang berlaku ialah Perbadanan Sisa Pepejal telah datang ke universiti dan untuk meminta pihak universiti mencadangkan projek-projek dan sebagainya. Mungkin ada setengah universiti atau setengah tempat mereka mencadangkan terus teknologi. Tapi kami melihat produk saja. Dan sebab sekarang mereka dapat mencipta satu bahan bakar, satu reaktor dan sebagainya. Tapi kita di UMP kita melihat dari holistik daripada awal hingga akhir. Maksud awal ni contohnya satu, kita perlu ada pengukuran. Berapa banyak sampah yang dibuang, jenis sampah apa yang digunakan, berapa kandungan airnya. Sebab kadang-kadang kalau kita design satu
pembakaran tu. Tapi kalau sampah tu tidak katakan terlalu lebih banyak moisture, mungkin dia tidak berjalan dengan baik. Jadi kajian yang pertama yang kami buat ialah kita akan buat survey atau kita akan buat kajian di seluruh Kuantan contohnya dan juga Pahang, jenis-jenis sampah yang dibuang contohnya pertama. Jadi measuring, kita kena ukur, pengukuran itu penting. Yang kedua jenis-jenis. Kemudian baru kita akan masuk kepada apa yang kita sebut teknologi. Ya, teknologi apa yang paling sesuai untuk dengan keadaan. Sebab itu kita tidak boleh membeli teknologi dari luar saja dan dibawa ke sini. Contohnya kalau kita pergi ke Jepun, kita ke tempat lain, kita kata teknologi sesuai kat Jepun, tapi mungkin tidak sesuai dengan suasana atau environment persekitaran di Malaysia. Itu yang kedua. Jadi kami memainkan peranan yang cukup penting dalam teknologi dan pengukuran tadi, dan satu lagi aspek yang cukup penting yang kita peranan di sini ialah tentang kesedaran tentang masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kami di UMP bukan saja pensyarah-pensyarah atau pelajar-pelajar di Fakulti Kejuruteraan cuba untuk memahamkan masyarakat mengenai segregation sampah ini, tetapi juga kita ada pusat bahasa moden dan kemanusiaan, ya, yang juga melihat daripada segi aspek sosiologi, psikologi. Itu lebih penting untuk untuk ni. Jadi kalau katakan tadi, kalau masyarakat kita tidak segregate sampah ni, mana kalau kaca, metal dan sebagainya. Jadi kalau kita masukkan semua tu dalam masih lagi ada masalah. Tak jadi apa-apa. Tidak jadi apa-apa. Jadi itulah disebut kita kena tengok dari holistik. Jadi ialah satu jangka panjang, masa yang jangka panjang, dan kita harap kita dapat bagi penyelesaian bukan sahaja dari segi teknologi tetapi juga daripada segi behavior manusia itu sendiri. Profesor Dr. Daeng, kalau kita melihat kepada universiti itu sendiri, hari ini kalau dilihat kepada ranking universiti dunia juga, antara kriteria yang menjadikan ranking itu bagus atau tidak ialah bagaimana pengkayaan ilmu itu mampu menjadikan pulangan semula kepada universiti. Dan dalam aspek ini, kalau kita lihat teknologi hijau dan juga penemuan dan juga inovasi dalam teknologi hijau itu antara yang paling besar sekali yang menyumbang semula kepada universiti daripada segi IP dan sebagainya. Dalam aspek itu, bagaimana rangka strategi yang telah dilakukan ini mampu memberikan satu pulangan jangka masa panjang dari segi pendapatan dan dalam masa sama juga untuk menjadikan Universiti Malaysia Pahang benar-benar serius dalam penyelidikan dalam bidang teknologi hijau ini dan juga pembudayaan kepada warganya sendiri? Ya. Pertamanya kita memang menggalakkan pendidikan di dalam bidang teknologi hijau. Yang mana malah di dalam apa yang dipanggil projek Sejana Muda, yang mana setiap pelajar-pelajar di dalam tahun akhir akan menjalankan satu projek kajian. Dan kebanyakan projek-projek ini memang pensyarah-pensyarah dan dekan-dekan fakulti menggalakkan kajian ataupun mencipta projek ataupun proses yang menggunakan teknologi hijau. Dan ini kita galakkan melalui pameran-pameran dalaman dulu supaya mereka ini boleh merasakan ada mendapat kejayaan sekiranya mereka berjaya di dalam pameran-pameran tersebut. Bermakna kita menggalakkan satu keadaan yang persaingan yang hebat untuk siapa yang boleh menengahkan projek-projek yang bersifat teknologi hijau. Itu pertama. Kedua ialah kita juga bagi projek-projek yang mempunyai potensi untuk dikomersial. Kita juga akan pupuk, kita akan cuba bantu untuk dibangunkan apa yang dikatakan pilot project dia ataupun prototype dia supaya ia boleh dimajukan lagi. Prosesnya agak jauh lagi, tetapi ia memerlukan daya usaha yang holistik dari semua pihak. Ekosistemnya sudah ada di UMP? Ya, ekosistemnya sudah ada. Okay. Maknanya ekosistem penyelidikan itu juga diorientasikan kepada mempromosi kajian di dalam teknologi hijau. Dan ini juga kita kongsikan dengan masyarakat. Bila kita buat pameran di dalaman kampus, masyarakat pun boleh menyertai sama. Ya. Begitu juga dengan syarahan dan sebagainya. Dan mana yang boleh dikongsikan pada masyarakat, ini apa yang dikatakan knowledge transfer program. Kita pindahkan
pengetahuan itu ke masyarakat melalui projek tertentu yang boleh saya beri contoh sekiranya ada masa. Tak cukup masa sikit Prof, tapi saya rasa Prof kena datang lagi semula ke program Agenda Awal ni. Kita nak dengar lagi cerita-cerita daripada Universiti Malaysia Pahang selepas ini kalau kita dapat adakan di masa-masa akan datang. Terima kasih Prof kerana bersama kami dalam Agenda Awal ni pada malam ini. Itu saja masa yang kita ada. Tapi jika anda ingin mengetahui lebih banyak pasal Universiti Malaysia Pahang, mungkin tulis bersama di website mereka dan juga boleh juga tulis bersama kami di platform media sosial Astro Awani yang sedia ada seperti Twitter, Facebook dan Instagram dan sebagainya. Sekian saja Agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Kita kena ada satu sesi.